Semua organisma yang hidup di muka bumi ini perlukan makanan untuk tumbuh seran. Manusia, tumbuhan dan haiwan mempunyai cara dan jenis pemakanan yang tersendiri. Ada haiwan yang makan daging dan ada pula haiwan yang makan daun atau buah-buahan dari tumbuhan. Manusia pula mendapatkan makanan dengan pelbagai cara, antaranya memburu haiwan. Manusia juga boleh mendapatkan makanan dengan mengutip hasil tanaman. Tetapi, tumbuhan berdaun tidak perlu melakukan semua itu kerana tumbuhan berdaun boleh membina makanannya sendiri. Tumbuhan adalah cukup istimewa kerana tumbuhan boleh membina makanannya sendiri dengan menggunakan air, gas karbon dioksida dan tenaga dari cahaya matahari. Proses membina makanan ini dinamakan fotosintesis. Proses fotosintesis berlaku di dalam daun. Daun merupakan organ fotosintesis yang utama bagi tumbuhan. Permukaan atas daun dikenali sebagai kurtikel daun. Lapisan ini adalah kalis air. Di seluruh permukaan daun terdapat jalur-jalur urat daun. Yang di tengah dan agak besar saiznya ialah urat tengah daun. Daun disambung ke dahan pokok melalui tangkai daun. Bahagian hujung yang bertentangan dengan tangkai pula ialah apeks daun. Kebanyakan pokok mempunyai cabang-cabang kecil yang dinamakan ranting. Ranting yang besar dinamakan dahan. Dahan pula menjulur keluar dari batang pokok. Batang pokok mencengkam tanah dengan akar. Melalui akarlah semua bahan mineral dan air disedut ke dalam batang dan dibawa ke seluruh pokok. Sehelai daun terdiri daripada berbagai jenis sel yang berbeza dengan fungsi yang berbeza. Lapisan sel yang terdapat di bahagian atas permukaan daun, iaitu di bawah kutikel, dinamakan sel epidermis atas. Manakala jenis sel yang sama tetapi berada di bahagian permukaan bawah daun, dinamakan epidermis bawah. Di bawah lapisan sel epidermis atas terdapat barisan sel mesofil palisad. Di dalam sel mesofil palisad terdapat bintil-bintil kloroplas. Kloroplas mengandungi pigmen hijau yang dinamakan klorofil. Pigmen hijau dari klorofil inilah yang menyebabkan daun berwarna hijau. Di bawah mesofil palisad terdapat kumpulan sel mesofil span. Sel mesofil span tidak rapat antara satu sama lain menyebabkan terdapatnya rongga-rongga atau ruang-ruang yang dipenuhi dengan udara. Di permukaan atas dan permukaan bawah daun terdapat banyak liang-liang seni yang membenarkan udara dari atmosfera masuk ke dalam daun dan udara dari dalam daun keluar ke atmosfera. Liang seni ini dinamakan stoma. Sinar matahari tiada sempadan. Tujuh warnanya cantik kilauan. Cahaya terang bawa harapan pada hidupan tumbuhan dan haiwan. Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan bagi membina sebatian-sebatian kompleks dengan kehadiran gas karbon dioksida, air, klorofil dan cahaya. Proses fotosintesis memerlukan gas karbon dioksida, air dan cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sebagai tenaga
untuk melakukan tindak balas kimia bagi menghasilkan glukosa, air serta gas oksigen. Proses fotosintesis berlaku dalam kloroplas. Glukosa yang dihasilkan melalui proses fotosintesis adalah makanan kepada tumbuhan. Sekiranya terdapat glukosa yang berlebihan, glukosa tersebut akan ditukarkan oleh tumbuhan bagi menjadi makanan simpanan, iaitu sukrosa atau ditukar menjadi kanji. Sukrosa merupakan makanan simpanan kepada tumbuhan. Sukrosa yang manis itu disimpan di dalam buah-buahan, misalnya belimbing, jambu, limau, pisang serta berbagai jenis buah-buahan lain yang manis. Glukosa yang ditukarkan kepada kanji pula disimpan di dalam akar yang kemudiannya membengkak dan membentuk ubi seperti ubi kayu, ubi keledek dan ubi kentang. Fotosintesis unit prosesnya perlukan 4 bahan utama: air, cahaya, karbon dioksida serta klorofil penyerap tenaga. Kita dah tahu bagaimana glukosa yang berlebihan hasil daripada proses fotosintesis akan ditukarkan kepada kanji. Hari ini, kita akan menjalankan satu lagi eksperimen bagi membuktikan kehadiran kanji dalam daun. Sekarang, pembantu saya, Encik Amir, akan menunjukkan kepada anda radas-radas yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen ini. Silakan. Radas utama yang diperlukan ialah penuna Bunsen, tabung didih, larutan iodin, etanol dan sehelai daun. Mana daun? Maaf ya, ada sedikit gangguan. Sementara menunggu Amir, apa kata jika kita didihkan dahulu air? Kita masukkan air ke dalam bikar. Letakkan pelapik di atas tungku kaki 3. Dan letakkan bikar. Kita biarkan air dididihkan. Hei, mana Amir ni? Lama sangat dah ni. Terima kasih. Langkah pertama, kita masukkan selai daun hijau ke dalam bikar air mendidih selama 3 minit. Air yang mendidih akan mematikan protoplasma dengan memusnahkan enzim-enzim di dalamnya. Ini akan menghentikan sebarang perubahan kimia dan juga menjadikan sel-sel daun itu lebih telap kepada iodin. Kita ada lagi 2 minit setengah. Selepas itu, kita masukkan etanol ke dalam tabung didih. Kemudian, kita masukkan daun. Dan kita letak tabung didih dalam bikar air yang mendidih.
Etanol adalah sejenis alkohol. Daun dididihkan dalam alkohol untuk mengeluarkan semua pigmen klorofil dari daun supaya sebarang interaksi antara kanji dengan larutan iodin lebih mudah diperhatikan. Lepas itu, kita keluarkan tabung didih. Kita keluarkan daun. Dan rendamkan seketika dalam air panas. Daun direndamkan dalam air panas supaya memudahkan larutan iodin meresap masuk ke dalam daun. Kita keluarkan daun. Letakkan di atas jubin. Selepas itu kita titiskan larutan iodin. Jika terdapat kanji di dalam daun, warna larutan iodin akan bertukar menjadi warna biru tua. Tengok, warna larutan iodin telah pun bertukar menjadi biru tua. Ini membuktikan kehadiran kanji dalam daun tumbuhan. Klorofil terdapat dalam kloroflas. Gunanya menyerap tenaga cahaya. Karbon dioksida sejenis gas masuk ke daun melalui stoma. Apabila kita menarik nafas, kita menyedut gas oksigen masuk ke dalam peparu. Apabila menghembuskan nafas pula, kita membebaskan gas karbon dioksida keluar dari peparu. Karbon dioksida merupakan bahan buangan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi, gas karbon dioksida amat penting bagi tumbuhan. Tumbuhan mengambil gas karbon dioksida masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis akan menghasilkan gas oksigen. Karbon dioksida dari atmosfera dapat masuk ke dalam daun melalui liang stoma. Gas oksigen dari dalam daun keluar ke atmosfera juga melalui liang stoma. Hai, sekarang saya dan pembantu baru saya, Encik Chong, akan menjalankan satu lagi eksperimen bagi membuktikan bahawa gas yang terhasil daripada proses fotosintesis adalah gas oksigen. Sekarang, Encik Chong akan menunjukkan kepada anda radar-radar yang diperlukan untuk eksperimen ini. Silakan. Terima kasih, Farah. Radar sekadar diperlukan untuk eksperimen ini adalah satu bikar yang berisi air, tabung uji, corong turas, rumpa air dan sumber cahaya. Baiklah. Langkah yang pertama adalah memasukkan tumbuhan rumpa air ke dalam bikar yang berisi air. Kemudian kita masukkan corong turas. Kemudian kita akan isi tabung uji ini dengan air. Letakkan tabung uji ini di atas bikar.
kita pasangkan lampu. Cahaya lampu ini boleh menggantikan sumber tenaga daripada cahaya matahari. Kita biarkan selama 15 minit. Lama tu. Selepas 15 minit, kita akan dapati gelembung udara terbentuk pada tumbuhan rumpai air ini. Gas yang terperangkap pada tabung uji ini adalah gas oksigen. Melalui eksperimen ini, kita dapat membuktikan bahawa gas yang terhasil daripada proses fotosintesis adalah gas oksigen. Faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis ialah keamatan cahaya, kepekatan karbon dioksida, suhu persekitaran dan bekalan air. Daun menyesuaikan diri untuk menyerap cahaya secara maksimum dengan mempunyai lamina daun yang nipis dan pipih. Daun yang pipih menyediakan luas permukaan yang besar untuk menyerap cahaya matahari. Kedudukan daun yang bersudut tegak dengan arah sinaran matahari akan memastikan bahawa daun tersebut akan menerima cahaya matahari yang maksimum. Sel-sel palisat dan mesofil yang tersusun padat pada permukaan daun mengandungi banyak kloroplas untuk menyerap cahaya bagi proses fotosintesis. Sel-sel epidermis yang lutsina. Ini bagi memastikan cahaya matahari dapat diserap dengan sepenuhnya. Air ditambah karbon dioksida dengan bantuan tenaga cahaya. Hasilnya oksigen serta glukosa. Fotosintesis itulah prosesnya. Antara semua proses kimia yang menyumbang kepada kesejahteraan kehidupan, fotosintesis adalah antara proses yang paling penting. Ini hanyalah sebatang pokok biasa, tetapi kebolehannya menukar gas karbon dioksida kepada gas oksigen adalah sumbangan yang amat bernilai kepada semua hidupan di bumi ini. Oleh itu, peliharalah hutan kita, kekalkan tumbuhan hijau demi kesejahteraan semua.